Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasu wa wala. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'azim. 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 Yang saya hormati Imam, barisan tuan kuasa, tuan-tuan, sahabat-sahabat, teman-teman yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, kita panjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala malam ini dapat kita meruangkan sikit masa kita daripada ruang-ruang saki-baki umur kita yang penghujung ini, dapat kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat terus kita beristiqamah dalam mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Bukan dalam umur yang penghujung-hujung begini kita semakin jauh, kita semakin alfa, kita mesti leka. Sebab apa yang kita buat selama ini kita rasa tak nampak apa-apa. Kata melihat daripada zahirnya tak dapat apa-apa lah, ulang-alik tak ada apa-apa. Bagi mereka yang mau melihat, malam ni insya-Allah kita akan sambung pengajian ilmu tauhid. Kita guna pakai kitab Risalah Tauhid yang karang oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abu Hasan Asy'ari. Walaupun mereka ini sudah meninggal ribuan tahun, tapi ilmu yang ditinggal, pengajaran tinggal berita terus mengalir pahala kepadanya. Bukan mereka meninggal maka pahala terhenti. Kita bimbang kita ni pahala jemaah ada sebab datang, pahala mengaji ada, tapi bimbang takut meninggal pahala tu terhenti. Bagaimana nak menghidupkan pahala ini terus mengalir seperti air hujan yang turun. Hujan terus turun. Apakah iktibar yang kita ambil daripada hujan terus dengan banjir? Apa iktibar kita ambil? Bagi mereka yang mau, apa pengajaran yang kita dapat? Sebelum ni diuji dengan COVID, ada suntikan pertama, suntikan kedua, tambah Cik Saiman suntikan yang ketiga. Kalau banjir ni maknanya turunkan banjir, dibawa terus. Nak bagi suntikan apa? Nak selamat dia dengan pakai bot. Kalau dapat suntikan apa nak bagi? Kalau COVID tak apalah. Bagi bantuan gas. Gas tak ikut boleh pinjam. Ni banjir ni. Allah sampai pagi tadi, kalau saya sebut dah, Allah uji kita dengan COVID. Sampai nak jemaah pun tak boleh. Sampai hari terbawa-bawa sembahyang kita jarak. Walaupun tak wajib sah sembahyang tadi jarak. Sampai satu peringkat maknanya surau pun tak boleh dibuka. Sampai satu peringkat jemaat pun tak boleh. Sampai satu peringkat jemaah dikurangkan. 12 orang, 50. Manusia bising. Bila dibuka juga, sama juga. Manusia tak berubah juga. Allah bagi dia satu ujian lagi pula dengan banjir. Pagi tadi saya sebut. Berubah? Tak juga. Allah sebut dalam Quran. Apa yang berlaku ni maknanya bukan kebetulan, dia takdir azali lagi. Hujan dia laksanakan perintah Allah. Allah sebut zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zaharal fasad,
berlaku kerosakan di atas muka bumi ini, Zuharal Fasad, berlaku kerosakan fil barri di daratan, wal bahri di lautan, bima kasaban aidin nas, hasil tangan-tangan manusia lah yang merosakkan. Kita dah nampak banjir, jalan putus, jalan palung putus, gemar, semua putus-putus. Tapi kerosakan yang kita buat dengan Allah Ta'ala, Allah turun hujan yang kita rosak mana lebih banyak. Kederakan manusia dengan Allah Ta'ala berapa banyak? Mana banyak? Cuba kita renung, mana banyak? Kita kata bencana alam. Alam tak ada bencana. Siapa kata alam bencana? Tak ada bencana. Alam mana bencana? Kita ikut saran. Fitrah Allah Ta'ala aturnya dengan pusingan cukup cantik. Tapi kalau yang mau berfikir, sebab tu saya katakan kita ingat, kita ni sambut tahun baru. Pagi tadi saya sebut, kita sambut tahun baru, bukan tahun baru. Baru apa lagi? Sambut penghujung, bukan baru lagi. Saya orang jawab selamat tahun baru Ustaz. Saya tak sambut. Saya sambut mahal hijrah. Tak ada sambut. Ini tahun Masehi. Hijrah kita ni Masehi. Tak apalah, sambutlah, bukan salah. Sambutlah. Baik. Kita sambut penuh kemaksiatan. Baru ni Christmas, mana Christmas. Sambut. Bagi. Kristian ni dia mengaku Allah ada anak. Beranak. Dia pakai bersarung, kita bersarung juga. Syirik jatuh. Maknanya kita redha. Ar-redha bil maksiyah, ar-redha bil kufri, kufrun. Redha dengan maksiat balik kita. Redha kufur, kufur balik kepada kita. Ini soal akidah. Ni kita ada baca ni. Akidah ni benda yang kita nak, yang perlu kita perkokohkan, jadi benteng nak bertahan, nak hadapi cabaran. Cabaran di hadapan ni sahabat-sahabat lebih hebat lagi daripada COVID, lebih hebat daripada banjir dah ni. Tuan tunggulah. Ya. Pagi ni kita baca suasana berlaku. Tahajud. Baik, kita tengok malam ni muka surat 12. Muka surat 12 baik berapa? Muka surat 12. Kenyataan yang ketiga. Mengenal Tuhan dan mengetahui sifat-sifatnya. Itu sifat-sifatnya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Allah yang bersifat ya Allah Ta'ala pemurah kepada hamba-Nya yang hidup atas bumi ini, yang beriman, tak iman, semua pemurah Allah. Rezeki dia bagi semua. Ar-Rahim, yang amat kasihani ya Allah Ta'ala kan hamba yang beriman di akhirat kelak. Sama kenyataan yang ketiga, mengenal Tuhan. Mengenal, apa mengenal? Mengenal Tuhan dan mengetahui sifat-sifatnya. Bila kita mengenal Tuhan, mengetahui sifat, wajib tu. Kita belajar wajib duduk akal, wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Mengenal Tuhan, nak kenal. Kalau tak kenal ni kita nak takut tak? Kita takut tak kenal. Marab, apa itu Rab? Apa Tuhan? Siapa ni Allah? Allah ni siapa? Kita sebenarnya rasa tak mana kita berhadapan dengan Allah. Kalau kita berupa tak? Dia tak ini. Bukan. Nak menghadap, nak merasakan. Mengenal Tuhan dan mengetahui. Tahu ni lain. Tahu tak? Tahu. Mengetahui ni mana tahu sampai boleh sampai dapat. Mesti mengetahui. Cik Semai ajar. Staff ni. Ajar sampai boleh sampai dapat. Artinya nak kenal Tuhan ni dan mengetahui, nak kenal Allah mesti melalui sifat, bukan zat. Haram hukum dia nak kaji zat, tak capai akan nak kaji zat. Mengetahui sifat, nak kenal Allah Ta'ala melalui sifat-sifatnya. Baik. Kita nak kenal sahabat kita ni, macam mana cara kita kenal manusia? Macam mana kita kenal? Kaedah. Macam mana kita kenal? Kita nak kenal isteri kita, macam mana kita nak kenal dia? Kita dah kahwin sampai 30 tahun, 40 tahun.
Kahwin baru ke kahwin lama, kahwin ni dah 30 tahun dah contohnya. Bertambah sayang ke tambah tak sayang? Beza tak, Cik Man? Mula kahwin dulu sayang tak? Sayang. Dah 30 tahun sayang tak? Mana lebih sayang? Dulu baru kenal. Sekarang dah kenal lama. Mana bezanya, Imam? Sayang dulu dengan sayang sekarang. Ni, saya ngajar ni nak kena guna akal. Akal nak kena guna agak ni. Dulu masa kita pernah bawa kahwin, ada gambar lempas kita ajak-ajak. Oh, zaman saya sekolah dulu. Orang dulu pakai surat mana ada. Ni, zaman pakai surat. Buah bedak lalam gambar. Itu orang dulu-dulu lah. Sekarang, tidur tengok gambar. Sekarang gambar ada lagi tak? Tak ada dah. Apa sebab tak ada? Tak ada. Tak ada. Sebab dia dah simpan di hati. Kita akan bawa dia sampai ke mana-mana. Dulu kalau tinggal, oh gambar tinggal. Sekarang tak payah. Sebab kita buat dalam hati kita, dia Imam. Ke mana kita akan bawa? Nak makan sedap ke pom, teringat. Order. Sebab kita tengok. Sebab dia dalam hati kita. Sebab kita dah kenal lah. Kita tahu dah riak ikan air jantan betina, kita tahu. Ini isteri kita. Sebab kita kenal. Soalnya kalau dah tak kenal, dia proses ni mesti mengenali. Mengenal Tuhan dan mengetahui sifat-sifat Allah. Tuhan Allah. Kita ni tak apalah. Sambil kita dari hidup ni, sambil menuntut ilmu. Mengenal Tuhan itu fardu ain. Mengenal Allah fardu ain. Apa nak fardu? Tiap-tiap kalimah sahabat bila sebut fardu, dia adalah wajib. Fardu semayang, fardu puasa, fardu zakat, fardu haji. Tuan, ni tak boleh pergi pula murah, tak boleh bagi tahu. Dah stop balik tahu. Sahabat kita bawa balik pun mana bawa balik. Alhamdulillah kontin. Dah tak boleh, dia sekat balik. Besar kemungkinan silap-silap surau ni tutup balik dah. Betul percaya tak? Nampak? Allah bagi peluang sikit boleh masuk orang. Silap-silap surau. Silap-silap jemaah pun kena daftar balik. Tuhan jangan main-main tuan. Keperluan keadaan ni kita guna sebaik mungkin, isi sebaik mungkin untuk kita. Kita sekarang nak menguruskan diri kita. Bagaimana kita nak meletak? Nak jadi talib, orang menuntut ilmu. Mengenal Tuhan itu fardu ain. Maknanya wajib sampai tahu, sampai boleh dapat. Selagi tak dapat, selagi tak faham, tak gugur, tuntutan wajib tak gugur. Ingat tak? Tak gugur tuntutan, wajib tuntut lagi. Umur saya dah lebih pun tak gugur selagi mana tak dapat. Tu yang kita fardu ain. Mana berat ringan tu? Ni bab mengenal tu fardu ain. Nak menunaikan maknanya ibadah sembahyang, fardu ain. Nak belajar cara amal ibadah, kena belajar ilmu fiqh. Nak belajar nak kenal Allah Ta'ala, kena belajar ilmu tauhid. Nak mendidikkan hati supaya dapat fokus semua, khusyuk dan sebagainya, kena belajar ilmu tasawuf. Tiga-tiga ilmu ni wajib ada pada diri seorang untuk nak meletakkan diri kita, nak sujud kepada Allah Ta'ala. Kalau tiga-tiga tak ada, out. Hebat ilmu fiqh, ilmu tasawuf tak ada, habis. Penyakit-penyakit mazmumah, mahmudah, tak beza nak. Kita hebat maknanya, makna ilmu tauhid tak ada, habis. Habis amal ibadah kita buat untuk siapa? Untuk Allah. Allah kau tak kenal. Sebab tu dalam lubang kubur nanti saya sebut, mungkin nakir tanya, ma rabbuka rabb. Rabb, siapa Tuhan kamu? Mengenal Allah. Ni kita belajar mengenal Allah. Ni dah cerita ni benda yang saya nak sebut, benda yang kita nak beri jawapan. Yang nak jawab nanti bukan ilmu. Jangan tuan rasa hebat ilmu banyak. Bukan dengan ilmu bukan ilmu nak jawab. Nak jawab kalau ilmu banyak, iblis lebih banyak ilmu. Iblis lebih banyak ilmu dia. Dia buat ibadah dalam syurga tuan. Tuan buat ibadah di mana? Di sebelah selatan. Dia dalam syurga, di syurga.
Dia jadi guru malaikat. Beribadah dengan Allah 70,000 tahun. Tapi dipecat dari Ma'azazir kepada Iblis laknatullah. Kerana dia syirik ke? Iblis tak syirik dengan Allah. Kerana dia sombong. Penyakit sombong ada pada Iblis saja ke? Penyakit sombong ada pada Iblis saja ke? Atau pada manusia pada juga? Allah sebut, wala tanshifil ardi maraha. Jangan kamu berjalan atas muka bumi orang dengan sombong kamu. Guna nikmat Allah Ta'ala, ambil nikmat Allah Ta'ala, tarik nafas, lepas. Tarik, tak lepas, orang ingat macam mana. Nikmat besar tau ni. Kita ada guna ni, yang mereka ni rasa selesa, tak selesa kan? Tarik lepas. Nikmat lah ni, nikmat. Tapi kita berat nak rokok sujud kepada Allah Ta'ala, itu masuk sombong. Sombong ni bukan jumpa orang tak beri salam, tak. Tak tunduk sujud pada perintah Allah Ta'ala, tu sombong. Iblis kerana dia akan sombong lah. Kita ni engkar Allah Ta'ala bukan dengan perkataan saja, kadang dengan perbuatan. Kadang bukan dengan perbuatan, dengan i'tikad, engkar. Habis. Ni, batal ni iman ni. Kalau iman dah gugur, apa ada lagi? Yang nak jawab bukan lagi, bukan dengan ilmu, tapi dengan iman. Maka iman inilah perlu diperkukuhkan, perlu dimantapkan, nak faham. Kalau Allah dah tak kenal, macam mana kita nak? Nak kita rasa solat tu mati masuk syurga. Senang begitu. Kita memang asal syududal. Kita kejadian kita daripada syurga. Adam daripada syurga. Dari syurga. Jadi kita nak kena balik tempat asal. Tempat asal kita syurga. Okey, nak balik apa kita nak bawa? Nak duduk dunia. Dunia tak ada digulung. Pagi tadi saya sebut dah makna langit dia digulung. Bumi semua habis hancur berkecai. Gunung ganang habis bertaburan hancur. Nak duduk di mana? Roh akan masuk, dibangkitkan jasad, roh akan masuk balik. Dia cari, roh akan cari jasad-jasad dia balik. Allah, yang mula dibangkit saya sebut tadi, baginda Rasulullah SAW, dialah mula bangun. Dia kubur. Kibas. Ya ummati, mana umat aku, umat aku. Sayangnya Rasulullah SAW kepada kita ni, ya ummati, mana umat aku. Dia tak tanya sahabat-sahabat lain, dia tanya Khadijah, tanya Aisyah, ya ummati, mana umat aku. Rasulullah tanya umat, tanya kita. Sahabat tanya Rasulullah, aku sayang kepada saudaraku. Kami bukan saudara ke? Ya. Tapi kamu sahabatku, kamu bukan saudara. Aku sayang sahabat aku, saudaraku, yang mereka ini beriman setelah mana aku dah wafat. Mereka tak pernah menatap wajahku, tapi mereka beriman dengan aku. Ini dia. Kita nak hadapan ni dengan ilmu tauhid sepenuhnya. Bukan soal fiqh tau. Bukan masuk dalam subjek ilmu fiqh. Bukan. Ilmu tauhid. Man nabiyuka ilmu tauhid. Ma ikhanuka, siapa saudara kamu, ilmu tauhid. Jangan kita panggil ringan, jangan mudah tuan. Ni, kalau ini out, habis. Kalau ada apa iman ni, sebab tu saya katakan, tuan kena rasa bersyukur dengan Allah Ta'ala kerana tuan terpilih. Datang mana ni bukan ketua rajin. Bukan kerana imam rajin datang. Bukan kerana jawatan ni aku imam, aku nak pergi. Bukan, tapi Allah pilih. Macam kita buat kenduri lah. Kalau saya tak jemput imam, boleh datang ke? Walaupun imam. Tak boleh. Yang datang jemput ni mana terpilih. Tuan datang ni terpilih. Walau hujan pun, hujan tak boleh menghalangi. Walaupun hujan boleh kita menahan dia, guna payung menahan. Tapi kita tak boleh mementingkan dia. Hanya boleh menahan dia, lalu datang. Tadi saya sebut dah subuh. Kalau manusia ni dia tahu kelebihan sembahyang subuh berjemaah, merangkak pun dia akan datang. Kalau dia tahu ganjaran besar ingat itu.
Sebab tu bila masuk kubur baru dia nampak Allah tunjuk pertuntun kepada ganjaran-ganjaran besar. Allah. Maka sebab tu mayat minta nak balik, nak buat amal soleh. Tak nampak. Bayang pun saya sebut tadi, bayang pun akan hilang bila kita duduk dalam gelap. Yakin tak? Tuan pergi duduk dalam gelap tu, bayang dah. Bayang pun akan hilang bila kita duduk dalam keadaan kegelapan. Demikianlah bila kata duduk dalam kegelapan, kau sebutlah pahala macam mana pun, dia tak tahu. Sebab ilmu kena dimasukkan, baru kita nampak bercahaya tadi. Kita tak boleh dalam kegelapan, tuan. Kita padam lampu tak boleh duduk, walaupun ramai tak boleh duduk dalam gelap ni. Tarik nafas pun tak boleh tau. Tak boleh dah. Boleh cahaya je. Siung. Sekarang begini, tuan. Hujan tengah turun begini. Ni belum lagi angin ribut belum. Saya sebut pagi tadi. Kita alhamdulillah lah Cik Sariman, rumah saya atas bukit. Air tak naik. Jangan ingat tentera Allah Ta'ala air saja. Jangan ingat tentera Allah petir saja. Tentera Allah Ta'ala angin dia akan putar. Bukan rumah bawah. Nasib baik rumah saya bawah tak kena angin. Waktu itu kita akan kena apa? Kita kalau kuat sangat lagi ribut peti, kita azan Allah. Waktu tu baru nak ingat Allah. Kalau Allah kau sebut pun Allah tak kena nak buat apa. Dia tak jadi. Kita nak selamat, tuan. Nak kena selamat. Masa bagi kita dah tak panjang. Masa dah tak panjang. Masa dah. Walaupun tuan sihat. Mana tak sihat semua ni. Tuan kata sihat ke? Yang sakit lutut lah, sakit kepala macam-macam. Mana sihat lagi? Tak ada sihat lah. Baik. Dia mengenai tuan itu fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Oh. Kalau tak mukallaf lagi tak tahulah. Ini semua mukallaf dah. Jadi maknanya tuntut ni tuan. Hari ni tak dapat, besok. Artinya tidak gugur tuntutan mengenai Allah Ta'ala tadi selagi mana kita tak dapat. Jadi kena belajar sampai boleh sampai dapat. Maka sebab tu dia tak boleh bermusim. Datang belajar tak boleh bermusim. Tak boleh berketika. Nak tunggu lapang bila nak lapang. Nak tunggu senang bila nak senang. Hari ni senang, besok belum tentu tau. Hari ni sihat, besok belum tentu. Kalau kaki-kaki yang ada ini rajin melangkah ke rumah Allah Ta'ala, insya-Allah yakinlah kaki inilah yang akan membawa langkahan ke syurga Allah SWT. Kalau kaki ini dia berat, mana dia juga akan berat untuk nak sana. Tuan, ingat, roh akan masuk dalam jasad. Bila bangkitkan maknanya roh masuk dengan rupa asal. Akan berjumpa balik, tuan. Kita akan tempuh seorang-seorang. Sebab tu saya kata, hidup bukan untuk mati. Mati itulah bermulai hidup. Yang sebenar-benar hidup, kita akan merasai sebenar-benar rasai. Ni kita dah letih tidur. Waktu tidur kita ingat apa? Waktu tidur tak ingat apa dah. Waktu kita tidur tak ingat dah, Imam. Sudah dah pukul 4 pagi. Siapa yang kejut tuan bangun pukul 4 pagi ni? Siapa kejut? Ada orang hujan ni sedap tidur. Tak puas tidur lagi. Nak tidur puas masuk dalam tu. Tidurlah sepuas tak siapa kacau. Tidur sangat. Tidurlah puas. Kain kita balut habis kata bawah. Duduklah suruh. Saat siapa kacau. Sebab tu Tuhan tak rasa rahmat. Tuhan datang duduk ni, Tuhan rasa tenang tak tenang? Saya tanya. Tenang tak tenang? Lepas main duduk ni, tenang tak tenang? Tenang itulah nama ada rahmat. Waktu istirahat, waktu istirahat bagi orang beriman, waktu dia beribadah dengan Allah. Siapa berganggu Tuhan? Tak ada siapa boleh panggil. Tak ada siapa ganggu Tuhan. Itu rehat yang sebenarnya orang beriman rehat tenang. Dia hanya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Mengenai Tuhan itu fardu ain atas tiap-tiap mukallaf dengan mengetahui namanya.
dan sifat-sifatnya. Mengetahui nama dan asma'u sifat tadi. Dan sifat-sifatnya, sifat Allah tanya tu sifat Allah Ta'ala yang disuruh oleh syarak Al-Syarif dengan ajaran daripada Rasul-Rasul tadi. Allah itu nama bagi zat. Allah itu bukan Tuhan. Kena ingat suruh saya pesan banyak kali. Yang tulis kaitan tu Allah itu bukan Tuhan, itu tulisan. Tuhan tulis Allah. Oh, Allah Muhammad. Allah ke tu? Pergi basuh kereta, tembak selalu. Allah tu. Itu bukan Allah, itu tulisan. Sebut kalimah Allah itu bukan Tuhan. Allah itu nama bagi zat yang bersifat wajib wujud. Di antara nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ismul A'zam maknanya nama yang besar Allah. Nama bagi zat. Tuan lahir pun bukan ada nama pun. Keluar jasad, mak ayah kita pinjam macam, pergu nama kita campur nama ayah adik, pop jadi nama. Bila dah meninggal, nama dia tak ada, panggil mayat pula. Oh, tukar nama. Bila tukar nama pula ni? Nama apa? Oh, mayat. Kenapa bila tukar nama mayat pula ni? Dulu nama dia Abdullah, sekarang nama mayat pula. Pop masuk dalam kanda. Masuk dalam kanda, orang tak berkanda lagi, orang panggil apa? Angkat keranda, masuk jenazah, orang panggil apa? Panggil kanda kan panggil jenazah? Oh, panggil jenazah. Jenazah ni maknanya mayat yang duduk dalam keranda itu nama jenazah. Bila keluar dan hantar kubur, orang kata, wali jenazah tak ada. Orang kata, tolong angkat keranda, masuk kereta. Tuhan beza nak keranda kan jenazah. Jenazah maknanya yang ada dalam keranda. Kalau jenazah ada keranda, orang tak panggil jenazah, panggil keranda. Kita ni orang panggil mayat, maknanya jasad, mayat tak ada apa. Minha khalaqnakum. Kamu dari diberi tanah. Kamu diberi tanah. Sekali-sekala ni beri kasut, jajan pijak kerana tu kejadian kita. Kita akan berteman, bersemadi bersama dengan dia tu. Tahu tanah kita pijak tu. Kita akan bersemadi dengan dia, tuan. Balik kepada kejadian asal. Maka bagi Tuhan ada banyak nama-nama yang molek. Oh, kitab lama ni disebut molek orang kata. Orang Kelantan. Al-Asma'ul Husna. Nama-nama yang cantik. Nama Allah ni banyak 99. Dan sifat-sifat yang maha besar dan yang maha tinggi. Nama Tuhan yang terlebih masyhur di antara segala namanya ialah Allah. Nampak? Allah itu nama bagi zat yang bersifat wajib wujud. Jadi Allah itu lafaz Jalallah yang maha tinggi, nama bagi zat. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala beri kita di akhirat kelak dapat mendapat wajah Allah. Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di Allah disebut lafaz Jalalah, makna lafaz yang besar. Maka yang lain daripada ini diketahui daripada Quran dan hadis. Semuanya itu masyhur di sisi orang Islam. Sebahagian daripadanya Ar-Rahman. Nama Allah tu Ar-Rahman tu. Ar-Rahim. Kita nak makan nasi. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman. Yang bersifat Ar-Rahman. Ar-Rahim. Yang bersifat Ar-Rahim. Kasih sayang. Nama Allah. Okey, itulah malam ni. Jadi 99 Asma' Husna itu termasuk kalimah Allah itu nama bagi zat, mana nama bagi Allah. Boleh jelas Boleh faham itu dia. Nama bagi zat yang bersifat wajib wujud. Nak kenal Allah Ta'ala, kita mengenal Allah, dia kena sifat. Nak kenal sifat 20 wajib ni maknanya wajib kena tahu. Wujud, khidam, baqa, mukhalafah. Qiyamuhu ta'ala nafsi, wahdaniyat, qadran, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kanu qadiran, kanu muridan, kanu aliman, kanu hayyan, kanu sami'an, kanu mutakalliman. Nak kena tahu satu persatu.
Dalam 20 sifat ni dia terbagi perempat pula. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Nafsiyah sifat dia satu, wujud. Salbiyah 5, khidam, baqa, mukhalafah, qiyam, tamasi, wahdaniyat. Yang ketiga ma'ani, makna ma'ani. Ma'ani juga ada 7. Qadrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Kemudian 7 lagi. Maknanya mana? Kanu qadiran, kanu muridan, kanu aliman, kanu hayyan, kanu sami'an, kanu mutakaliman. Sifat makna-makna ni ambil dari sifat ma'ani. Sifat ma'ani berqadrat. Dia sambung maknanya 7 je ni ialah kanu qadiran. Keadaan Allah Ta'ala bersifat kuasa. Imam Syafi'i, subhanallah. Imam Abu Asy'ari dia kata sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, wajib mesti tahu 13 sifat. Tak ada orang kata pergi belajar sifat 13 orang kata belajar sifat 20. Orang tak tahu. Tetapi yang mutamad sifat 13. Yang masyhurnya Imam Abu Mansur Al-Maturidi dia kata 20 sifat. 20 tu ambil daripada mana? Daripada sifat ma'ani. Kanu qadiran, kanu muridan, kanu aliman, kanu hayyan, kanu sami'an, kanu basaran, kanu mutakalliman. Jadi kita akan bincangkan bahagian satu-satu sifat ni. Datang takat malam ni tak boleh dapat lagi bang. Jadi nak kena berterusan ni. Kita ni kes seminggu sekali ke? Hebat tu seminggu sekali ni. Bukan sebulan sekali ni. Saya duduk mengajar Senayan, malam Senayan. Orang tutup mengaji sifat 20 ni. Tak boleh lama, kena tak minggu tak. Sifat 20 mengaji, sifat 20. Ni asas basic. Awal dia marlah awal agama kena Allah. Barulah kita buat nak meletak. Sebab tu kita bilang, ni Cik Seman saya bagi dengan ikhlas ni. Saya bagi dengan ikhlas ni. Berapa lama kita sebut? Apa makna ikhlas? Apa makna ikhlas? Yang kata ikhlas, apa makna ikhlas? Saya ingat ikhlas ni, saya bagi ingat ikhlas ni bang. Ambil bang, ingat ikhlas ni bagi Cik Zak. Ikhlas ni. Saya tolong dengan ikhlas ni. Masuk 30 tahun, saya bergaduh. Dia ni kalau saya tak tolong dulu, saya tolong dia tu. Kalau tak tolong, merempat dah. Dulu kata ikhlas. Mana faham dah mana ikhlas tu? Kita kalau dia sebut ikhlas ni, faham dah mana ikhlas tu? Ikhlas tu apa mana? Ikhlas kena siapa? Bila ikhlas tu tauhid lah. Ikhlas tu mana ilmu tauhid. Maknanya saya beri ikhlas. Ikhlas kerana Allah. Bukan kerana saya tolong kerana Allah. Mana ikhlas? Ilmu tauhid lah tu. Ilmu tauhid nak guna pakai dalam kehidupan kita. Ilmu tauhid lah tu. Yang kata ikhlas ni tolong ikhlas. Maknanya saya tak ada ingat-ingat. Bukan diharap ni. Saya ni sebagai tuan ni, nama saya lah ucapan pun tak sebut. Cik Azhar. Hati tak pun nak sekolah, muka pun moyok. Nama saya pun tak sebut. Saya tolong dia banyak tu. Nama saya pun tak sebut Cik Razak. Cik Razak mesti tak sebut nama saya. Saya duk tunggulah dia nak sebut nama. Habis. Terima. Imam bagi orang imam RM20. Payuk bagi apa? Baik kata aku, saya bagi RM1 Ustaz. Tak payah nama Ustaz, tulis hamba Allah sajalah. RM1 dia suruh semua Allah. 20 nama. Hari ni saya nak sebut RM50 sekarang, kecil ke besar? Nilai dia besar ke kecil? Dulu RM10, saya ingat arwah mak saya boleh junjung barang kedai, pakai guni tepung gandum payuk, boleh junjung RM10. Hari ni Tuan Midah Halim tu RM10 boleh beli apa? RM10 pergi Haji bawa RM10 nak beli ikan sayur. Boleh dapat tak ikan dengan sayur? Kecil ke besar tu? Nak pula tuan duduk di Tesco RM50 tu besar ke kecil? Agak-agak besar ke kecil? Nak beli apa? Abang kau bagi RM50 nak beli apa? Pasal malam. Pergi pasal malam tu. RM50 abang kau bagi nak beli apa ni?
Kalau masuk dalam tabung surau tu RM50 kan besar-besar ke kecil tu? Kecil kan besar tu kalau boleh tabung tu lah. Saya buat ada RM55. Tekan tabung terlepas RM50. Aduh. Kita duduk dalam ilmu begini, dia kuliah ni takkan 40 minit je lebih, dia tak masuk. Tak masuk, tak lah. Cakap lah macam apa. Mari dia tak masuk, bohongnya. Standard kita ni, level kita takat 40 minit je. Rasa lama tak ni? Saya cakap kat 40 minit lepas dah. Lama ke sekejap? Cuba saya kata, saya takat ni Encik Razak ni Imam, insyaAllah kita jumpa. Terang mata tu. Ramai. Kisah ni bukan kisah kosong. Iblis kata, ya Muhammad Rasulullah, cara aku nak hasut, rosak anak Adam ini, aku akan tenggek atas kelopak mata dia. Dia mengantuklah tersengguk Allah. Mata ni pula, dia melihat, dia turun ke hati. Telinga dengar, dia turun ke hati. Mata tengok, turun hati. Hati tu hukum. Sedangkan akal dia tak guna. Allah bagi setiap pencahayaan ni, dia mesti berfungsi. Kita ni berfungsi atau tak berfungsi sebagai seorang Muslim? Berfungsi tak berfungsi? Kalau berfungsi, sampai waktu dia kena buat. Kalau dia tak dapat buat juga, dia tak berfungsi. Sebagai suami lain, dia tak berfungsi. Kadang-kadang maknanya dia fungsi tak fungsi. Sebenarnya dia buat, aurat dia tak tutup. Berfungsi tak tu? Tak berfungsi. Allah sebut, apa tu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'din. Apakah kamu beriman dengan hukum sebagai hukum kami, kamu kufur dengan sebagai hukum kami. Hak tu aurat tu perintah Allah. Perintah sembahyang perintah Allah. Kita ambil hak mana kita sesuai, kita ambil. Tak boleh. Ya illazina amanu dukhulu fi ismil kafah wa beriman udkhul, masuk kamu ke semua. Anak darah cantik macam mana pun, kalau telinga kecil sebelah Kaza, orang mungkin nak darah apa tu? Orang mungkin apa tu? Cacat tak? Hal lain tak telinga kecil bukan tak dengar dia je kecil sikit. Saiz dia tak sama. Orang mungkin cacat. Ibadah kita tuan juga cacat tak cacat? Kata Mahmud mangkat di julang tu kerana buah nangkau sulah dia tebuk ambil je, tutup balik pun tercacat, dia tak nak tahu. Ini dengan Allah SWT tuan. Ikhlas tu maknanya kerana Allah, lillah. Mana ikhlas tu ilmu tauhid. Kerana Allah, bukan kerana manusia. Tapi kalau kerana manusia, jangan kita bergantung dengan manusia. Nyamuk yang nak mati tu kena orang tepuk lah tu. Tuan percaya tak tuan? Tuan-tuan duduk kebun tu, nyamuk yang mati tu kadang 5 ekor, pom sekali Imam. Mati nyamuk tu kena orang tepuk lah tu. Kita juga kalau duduk tepuk, bagus. Kembang. Habis rosak main ibadah kita. Ujub datang. Takabur datang. Riak. Bukan luaran, dalaman pun nak kena jaga tuan. Subhanallah. Maka yang lain daripada ini diketahui daripada Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, semuanya itu masyhur di sejarah Islam, sebahagian daripadanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Semua itu nama-nama Allah. Allah itu pun nama juga bagi zat yang bersifat wajib wujud. Maksudnya ada sungguh Allah Ta'ala. InsyaAllah kalau kita mula masuk sifat wujud, ada macam mana, bertempat tak bertempat, Allah tu jirim ke? Kalau jirim ni maknanya betul macam saya. Tempat saya duduk, orang lain tak boleh duduk. Makna saya jirim. Allah Ta'ala maksudnya dia bukan mengambil lapang. Tempat imam duduk, orang lain tak duduk sebab dia penuh mengambil lapang. Kalau Allah Ta'ala mengambil lapang ke, maknanya baharu sama mustahil. Nak mustahil ni. Jadi maknanya mustahil. Allah bukan jirim. Dia tak berurat, dia tak berdarah, tak. Wujud adanya. Ada tu ada, tidak ada permulaan. Dan tidak ada kesudahan. Kita ada juga, tapi ada permulaan. Tapi tidak ada kesudahan. Nama kita ni juga Allah Ta'ala tadi, khadim hakiki. Tidak permulaan dan tidak ada kesudahan. Kita khadim idhafi, ada mulan, tidak ada kesudahan. Allah.
menghadapi, menempuh tuan-tuan. Kalau menempuh dalam nikmat, alhamdulillah. Kalau menempuh maknanya bahagian kita bukan tempat kita yang selamat. Sampai bila tu? Tidak ada sampai bila. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia sekarang. Satu hari 1000 sini, sana 1 hari. Duduk di mahsyar jauh beribu tahun tuan. Sampai maknanya pakaian Aisyah, ya Rasulullah, adakah tak tengok sampai? Tak sempat nak tengok, kau telanjang, tak sempat nak tengok aku dah, tak sempat nak tengok. Waktu itu bolehlah kata nafsi lah. Berjumpa begini dengan imam pun tak, bila sampai tak boleh bercakap, tapi waktu manusia tak berkata-kata, hanya berkata Allah nak menghadap. Benda yang saya sebut ini berada hadapan kita. Benda mana akan datang, maknanya dia akan sampai. Kita ni seorang yang miskin, nak menghadapan dengan akhirat kita miskin Tuhan. Apa yang ada kita? Tengok banjir pun ni di Shah Alam. Orang kumpul kereta 2, 3, 4 buah, mesti semua hebat-hebat. Tapi bila datang ke Allah nak ambil, mana itu hak Allah, dia ambil sekelip mata tuan. Sekelip mata tuan-tuan fikirlah, sekelip mata dia ambil. Kalau langgar tu rumah tinggal tapak. Sebelah hamba adik sepupu saya kenal juga. Tinggal tapak tuan. Yang kumpul harta 10 tahun lama ni, habis sekelip mata, out. Nak memula hidup. Kita punya ihsan Tuhan tanam sifat. Allah tanam tanpa Allah punya kerja Allah Ta'ala. Kesian. Orang menyumbang, bagi makanan Tuhan. Untuk nak meneruskan kehidupan, selamat jasad dia. Tapi rohani dia, kita tak cuba nak selamat rohani. Itu sementara. Berapa puluh yang meninggal. Meninggal Tuan. Covid tu saya tahu lah. Covid tak apalah hantar hospital. Ambulans nak masuk tak boleh. Mana-mana lebih bahaya lagi. Mana lebih bahaya lagi. Tuan, dia melimpah. Suai kelemah habis dah tenggelam tak boleh. Jangan main. Jalan putus habis. Jangan kita dah selesai dengan hujan. Jangan duduk surat tidur je. Lepas tu waktu ni kita kena banyak doa. Waktu hujan beri doa. Rahmat hujan tu rahmat. InsyaAllah kita sambung ke datang. Sifat-sifat yang diketahui oleh mukallaf terbagi kepada 2 bahagi. Mengetahui sifat Tuhan itu dengan jalan ijmali dengan cara ijmali ringkas, tafsili ijmal umum, tafsili dengan dalil akli, dalil nakli. Bukan boleh ingat itu. Dalil akal dengan akal. Dengan dalil mana dalil dia, dalil akal, dalil nakli, dalil Al-Quran dan hadis. Nak bukan. Inilah nak mantap, barulah maknanya kita rasa maknanya kita maknanya menghadap Allah Ta'ala, rasa kita bertuhan Allah SWT. Kita rasa bertuhan. Kita ni milik Allah, milik Allah. Kita turun sini ada tugasan kita insya-Allah. Yang baik ni semua daripada Allah Ta'ala, yang tak baik ni semua kelemahan saya. InsyaAllah kita sambung ke. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin fil awwalin wal akhir wa sallim. ورضي الله تبارك والصحابة أجمعين. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر أمورنا يا رب العالمين. يا مسبب الأسباب، يا فاتح الأبواب، يا سميع الأصوات، يا قاضي الحاجة، يا الله يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوة، اجعلنا ناجحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.